ini banyak kita nak melukis. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 5 sains. So hari ini kita akan belajar bab 7 cahaya dan optik. Bab 7 cahaya dan optik. So kemudian kita lihat apa yang kamu akan belajar dalam chapter ini. Dalam bab ini kamu akan belajar pertama mengenai pembentukan imej oleh kanta. Adakah kamu tahu bahawa kita ada dua jenis kanta? Pertama kanta cembung. Yang pertama kanta cembung, yang kedua kanta cekung. So macam mana nota kamu nak buat? Tulis sekarang Kavya bab 7 cahaya dan optik. Tulis hari inilah, hari Isnin 28 hari bulan. Kemudian 7.1 pembentukan imej oleh kanta. So kanta kamu tulis ada dua jenis. Tulis macam ini. So tulis kanta ada dua. Yang pertama cembung. Yang kedua cekung. So kamu cikgu nak lukis ke? Kamu rajin, kamu lukislah. Kamu tahu kanta cembung dia bentuk macam ini. Selalunya dalam soalan dia keluar yang ini. Bentuk yang macam ini. Yang ini pula plano cembung. Plano cembung yang macam ini. Dan ini pula meniskus cembung. Selalu dalam soalan dalam SPM kita keluarkan dui cembung saja. Kemudian kanta cekung. Ini contoh kanta cekung. Untuk kanta cekung pun ada tiga. Yang ini dui cekung. Yang ini selalu kita akan gunakan. Plano cekung. Dan ini adalah meniskus cekung. Daripada ini apa yang kamu nampak? Jom kita lihat. Yang ini pula lepas kamu tulis yang ini, di bawah kanta cembung kamu lukiskan gambar ini. So bagaimana nak tengok? Tengok betul-betul. Yang ini kanta cembung. Dia cembung. Dia nampak cembung. Ini kanta cekung. Ini kanta cekung. Kemudian apa yang akan kamu belajar? Bagaimana ini ada cahaya. Cahaya dia lalu kepada kanta cembung dan cahaya yang lalu kepada kanta cekung. Untuk rajah 7.2 ini kanta cembung. Untuk kanta cembung, cahaya akan menumpu. Tak payah kamu nak tulis ayat-ayat, kamu lukiskan sahaja. Lukiskan ini. Kemudian kamu tulis dekat sini, cahaya menumpu. Yang ini maksudnya cahaya menumpu. Menumpu tu maksudnya apa? Dia fokus kepada satu titik saja yang ini. Ini namanya cahaya menumpu. Bila cahaya melalui kanta cembung, dia akan menumpu. Menumpu kepada satu titik, kemudian dia akan pergi berselerak kemudian. Kalau untuk kanta cekung, apa yang kamu nampak ni? Untuk kanta cekung, cahaya akan mencapah. Apa cikgu maksud mencapah? Yang ini cahaya mencapah. Apa yang maksud mencapah? Mencapah tu maksudnya dia berselerak sana. Bila satu cahaya masuk, dia akan keluar. Cikgu cahaya tu apa? Cahaya tu selalu cahaya putih lah. Cahaya putih yang lalu kepada kanta, yang mana ingat, yang pertama kanta cembung, cahaya akan menumpu. Untuk kanta cekung, cahaya akan mencapah. Ini yang perlu kamu ingat. So cikgu kata tadi apa? Dalam bab ni kita banyak melukis. So oleh itu kanta cembung dikenali sebagai kanta penumpu. Dikenali sebagai kanta penumpu. So kanta cembung dikenali sebagai kanta penumpu. Dikenali sebagai kanta penumpu. Untuk kanta cekung dikenali sebagai kanta pencapah. So kanta cembung, kanta penumpu, kanta cekung, kanta pencapah. So lagi apa yang akan kamu belajar dalam bab ini? Sebab bab ini yang seminggu lepas kita belajar elektrokimia kan? Elektrokimia tu bab kimia, untuk subjek kimia. Tapi yang ini cahaya dan optik, ini adalah
subjek untuk fizik pula. So maksudnya kamu ni belajar sains, hebat tau. Kamu juga belajar biologi, kamu juga belajar kimia, kamu juga belajar fizik. Okay. So tapi mereka bezanya sains student tu dia belajar khusus. Kamu hanya belajar secara general, secara umum saja. Tapi kamu tahu tentang tu. So itulah kelebihan kamu. Okey, kemudian yang ini kena lukis. Nak tak nak memang kena lukis Kavya. Banyaknya cikgu nak lukis. Okey, tak apa. Kalau tak mampu, photostat. Okey, cikgu nak ajar. Okey, yang ini kamu kena tahu ya. Okey, yang ini, okey. Yang ini adalah bagaimana suatu kanta. Cikgu sama kan macam ini? Ya, sama. Kalau kamu nak lukis, kamu tak nak lukis yang ini, kamu nak lukis yang ini pun boleh. Sebab yang ini dia dah semua dah ada lengkap. Okey, ini adalah kanta cembung. Okey, kemudian kamu kena tahu ya, di tengah-tengah ini adalah kita panggil paksi utama. Okey, cahaya yang lalu ikut kepada kanta cembung dia akan fokus kepada titik fokus. Okey. Kemudian start daripada tengah-tengah kanta ni sampai ke titik fokus, kita panggil dia sebagai panjang fokus. Contoh, soalan kata kirakan, ukurkan panjang fokus untuk kanta cembung itu. Okey. So bagaimana cikgu nak kira panjang fokus? Okay, panjang fokus start daripada yang titik-titik ni, daripada kanta pergi kepada titik fokus yang ini. So ini adalah panjang fokus. Okay, kemudian ini kanta cembung ya. Ini kanta cembung. Okay, kemudian untuk kanta cekung, cahaya tadi masuk kan? Kemudian dia akan mencapah. Cikgu macam mana nak mencapah? So ini kamu lukiskan kat sini, kemudian arrow kat sini kamu buat capahkan. Kalau yang ini kita tumpukan dalam satu titik fokus. Tapi kalau untuk kanta cekung, kita akan capahkan dia. Okay, yang ini cahaya lah. Cahaya yang masuk kemudian dicapahkan. Okay, di mana pula titik fokus dia? So titik fokus dia adalah, bagaimana kamu nak lukis? Mula-mula kamu lukiskan sini, kemudian ambil pembaris, tuliskan tik, 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 tik. Kita kena buat sendiri tau yang ini. Kamu kena buat, kalau tak kamu tak faham nanti. Ambil pembaris, mula-mula kamu dah lukis begini. So yang pertama kamu dah lukis begini. Ini kanta kamu. Kemudian cahaya tersebut saya kata capahkan dia kat sini kan. Lepas tu yang ini pula satu lagi cahaya, dia akan pergi ke hujung, dia akan capahkan. Kemudian cikgu mana dia punya titik fokus? Yang ini adalah kamu punya paksi utama. Bagaimana? Di mana titik fokus kamu? Ambil pembaris yang kamu dah capahkan tadi, ambil pembaris, sambungkan dia titik sini. Tik 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 sini. Yang ini pun sama, tik 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 sini. So titik fokus kamu adalah di sini. Ini adalah titik fokus kamu. So kalau soalan minta kirakan panjang titik fokus. So kamu kira dia daripada titik fokus yang menumpu tadi kat belakang. Belakang tau. Dia titik fokus terjadi dekat belakang kanta. Kirakan berapakah dengan titik tengah daripada kanta. So nanti kamu akan tahu panjang. Topik ni kita kena slow-slow sikit. Sebab takut tak faham. Okey. Kemudian, bila sinar cahaya yang mencapah melalui satu kanta cekung dieksploitasi. Apa cikgu maksud eksploitasi? Eksploitasi tu maksudnya yang titik yang saya tulis putus-putus ni. Dekat belakang dia. Cikgu putus-putuskan ni, cikgu sambung sampai belakang. Yang arrow yang warna hitam ni pun cikgu sambungkan. Kemudian titik fokus ni kat belakang. Dia bersilang titik tu namanya titik fokus. Okey. So nanti, kamu kena faham di sini untuk topik 7.1 ini, yang pertama kamu kena tahu melukis. Melukis apa cikgu? Kita nak lukis kat mana image dia? Lepas tu kemudian kamu kena tahu apakah ciri image yang terbentuk. Berapakah panjang fokus? Ini semua yang akan kamu belajar. Okey. So nanti dalam makmal kita akan buatlah topik sinar optik tersebut, yang mana yang ini kotak sinar.
Okay, kita akan letak mentol dekat sini yang mana menghasilkan cahaya. Okay, kemudian kita akan lalukan ke kanta cembung. Kemudian kita nak tengok bagaimana, di mana image yang terbentuk. So nanti kita akan kira lah berapa panjang dia. Panjang titik fokus, panjang daripada yang tengah ni pergi kepada titik fokus. So kamu tahu, kanta cembung dia akan menumpu kepada satu titik. So bagaimana nak kira jarak fokus? So jarak fokus daripada titik yang dah tertumpu tadi tu, kamu kira sehingga ke tengah-tengah paksi utama tadi. Okey. Dia kalau tak buat amali kamu tak buat, kamu tidak akan faham. Okey. So nanti kita akan cuba nak buat. Okey. Yang ini. Yang ini yang kamu lukis tadi. So dia, yang ini pun kena lukis jugalah. Okey, dengar sini baik-baik. Okey, dengar dan sambil-sambil tu boleh tulis. Okey. Dalam suatu kant optik, dia ada terdapat banyak istilah. Istilah yang pertama, ini kanta cembung dan ini kanta cekung. Cikgu lukis sikit. Ini adalah kanta cembung dan ini adalah kanta cekung. Suatu kanta diletakkan pada paksi utama. Kanta cembung, kanta cekung diletakkan di paksi utama. Kemudian titik yang di tengah ini kita panggil dia, istilah dia O. Apa itu O? O itu adalah pusat optik. Pusat optik adalah titik pada pusat kanta. Di mana sinar cahaya melalui pusat optik dan tidak terbias. Sinar cahaya. Mana sinar cahaya? Daripada sinilah. So sinar cahaya. Kalau pada titik fokus, titik ni dia tidak akan terbias. Ini kita panggil pusat optik O. O adalah pusat optik. So ini adalah pusat optik. Ini pun sama. Ini adalah pusat optik di tengah-tengah kanta. Kemudian kamu jumpa istilah apa? Paksi utama. Di mana paksi utama? Paksi utama yang ini. Ni, garis panjang ni kita panggil dia paksi utama. Garis panjang ni kita panggil paksi utama. Apa yang ada dekat paksi utama? Apakah itu? Ia adalah satu garis lurus yang melalui pusat optik suatu kanta dan titik fokus. Ini bermaksud lukiskan, pertama sekali kamu lukiskan kanta. Kemudian lukiskan garis di tengah titik sini, mesti ada paksi utama dia. Paksi utama yang melalui pusat optik. Mesti lalu pusat optik. Pusat optik ni adalah di tengah-tengah kanta. Pusat optik di tengah-tengah kanta. Kemudian paksi kanta. Paksi kanta garis lurus yang menerusi pusat optik dan berseranjang dengan paksi utama. Apa maksudnya? Yang ini. Ini di tengah-tengah ni kita panggil paksi kanta. Paksi kanta. Dia melalui tengah-tengah pusat optik dekat kanta. Dia nampak tak? Kalau kanta cekung pun dia melalui pusat optik di tengah-tengah kanta. Kemudian, dah belajar itu. Kemudian kita ada titik fokus. Dia kata rujuk rajah 7.3. Mana rajah 7.3? Yang ini. Titik fokus. Di mana titik fokus? Tengok ni. Ini adalah titik fokus F di belakang kanta. Ini adalah titik fokus F di sebelepas kanta. Dia ada titik F sebelum kanta dan F selepas kanta. Itu apa tu? Itu adalah titik fokus. Tulis dekat sini, ini adalah titik fokus. Yang F ni adalah titik fokus. So ini pun sama, F ni adalah titik fokus. So nanti kamu lukis di gambar ni, kemudian kamu buatkan jadual ni. So kamu kena tahu dan kenal apa F, apa 2F. Kemudian F kecil. Ini F besar.
titik fokus yang tadi F besar. Sekarang kita nak tengok panjang fokus F kecil. Okay, mana itu F kecil? Ataupun panjang fokus. Okay, tengok betul-betul. Panjang fokus, okay, untuk kanta cembung ini start daripada titik fokus pergi kepada pusat optik. Ini sebelum, ini selepas. Okay, that is a panjang fokus. Selepas tu pun sama juga, start daripada pusat optik O pergi kepada F besar. So itu adalah jarak fokus. Okay. Kalau untuk kanta cekung, okay, F dia ataupun jarak fokus dia start daripada sama juga di pusat optik bagi kanta pergi kepada titik fokus yang F besar ni. So itu adalah kita panggil jarak fokus. Okay, yang ini sebelum. Okay, yang ini sebelum, yang ini adalah selepas. Jarak fokus sebelum dan selepas. Okay. Dan ini, cikgu macam mana nak kira? Kamu kira start daripada titik pusat optik ni pergi kepada titik fokus. Kalau soalan kata kirakan panjang fokus. Okay, panjang fokus. Kemudian, kita ada jarak objek dan kita ada jarak image. Okay, kalau jarak objek kita istilahkan dia sebagai U, jarak image kita istilahkan sebagai V. So U ini adalah jarak objek. Okay, jarak objek di mana? Okay, jarak objek dengan pusat optik. Objek dengan pusat optik. Okay, image pula antara image dengan pusat optik. Di mana tu? Okay, tengok sini. Okay, kalau objek dia adalah diletakkan di antara dua F dan F, objek dia mesti di sini. Okay. Contoh, dia kata saya nak letak objek saya di antara titik fokus F dan 2F. Cikgu, 2F tu apa? 2F tu maksudnya, okay, kalau contohnya ini 10 cm, O kepada F 10 cm, 2F tu maksudnya tambah lagi 10 cm di antara F dan 2F. Maksudnya 2F dengan O tadi jaraknya 2 kali ganda lah. Contoh tadi cikgu kata ini 10, ini pun 10. So jarak dia 2 kali 20 lah. Okay. Pergi kepada apa itu U dan apa itu V. Okay, U tadi cikgu kata jarak objek. Okay, objek kamu dekat mana? Objek kamu dekat sini. Okay, contoh. Ini contoh tau. Okay, jarak objek kamu diletakkan di antara F dan 2F. Okay, F dan 2F kamu letakkan objek kamu. Okay, so start daripada objek pergi ke titik pusat optik ni kita panggil dia jarak objek. So image dia dekat mana? So kalau kamu lukis nanti image dia di bawah. Okay, contohnya ke bawah lah. Okay, so di mana jarak image? Jarak image adalah start daripada pusat optik pergi kepada image. Ingat ya? Jarak fokus lain. Jarak fokus F kecil. F kecil tu maksud antara pusat optik kepada titik fokus tadi. Jarak image adalah start daripada O pergi kepada image. Ini adalah jarak image. Ambil pembaris, lukiskan dan pastikan lurus garis itu. Okey. Kalau dia nak minta berapa jarak image, so start daripada pusat optik pergi kepada image yang terbentuk di mana. Okey. Kalau untuk kanta cekung pula, okay, sama juga. Kanta cekung, okay, contohnya objek kamu dekat lebih daripada 2F. So start daripada objek kamu tadi sehingga ke pusat optik, yang ini U, ini adalah jarak objek. Kat mana pula image? Tadi cikgu dah bagi tahu, kanta cekung, image-nya akan terbentuk di belakang kanta. So contohnya image dia berada di sini. So bagaimana kamu nak kira jarak image? So nak kira jarak image adalah start daripada pusat optik ni pergi kepada image kamu di mana. So ini adalah jarak image. Okay, faham ya? Okay, nanti kita akan belajar pula size image. Kalau size image pula, okay, contohnya image kamu terbentuk yang ini. Ambil pembaris, kau kirakan start daripada sini, anak panah ni sampai hujung anak panah. Ini adalah size image. Okay, sama juga yang ini. Size image yang ni kirakan start daripada anak panah pergi kepada hujung panah. Itu adalah size image. Size. Okay, sekarang ni apa yang kamu dah belajar tadi?
Okay, yang pertama kamu belajar kanta cembung, kanta cekung. Kanta cembung tadi kamu belajar image yang terbentuk dia akan menumpu. Yang mana dikenali sebagai kanta penumpu. Okay, kanta cekung pula image akan mencapah. Dan kamu tahu bahawa image nya akan duduk ke belakang. Okay. Kemudian kamu juga belajar mengenai pusat optik di tengah-tengah. Okay. Titik optik, okay. Titik fokus. Titik fokus adalah di antara O dan F tadi. Okay. Kemudian kamu dah belajar mengenai jarak objek di antara objek dan pusat optik. Jarak image daripada pusat optik pergi kepada image. Okay. Dan itu dah kamu belajar. Jarak fokus. Jarak fokus adalah antara pusat optik pergi kepada titik fokus. Itu adalah jarak fokus. So kamu kena tahu dan faham. Okay, so nanti perlahan-perlahan lukiskan gambar ni dan buatkan penerangan yang ini. Okay. Contoh cikgu, saya tak nak buat penerangan, boleh. Tapi dalam gambar ni kamu kena label lah dekat mana pusat optik, mana tak ada titik fokus. Okay. Kalau yang ini dia buat teratur sikit lah. Dia buat dalam bentuk jadual. Okay, so nanti kamu akan belajar, jom kita nak buat, nak macam mana kita nak tentukan, nak lukis. Yang pertama cikgu nak ajar sekarang ni bagaimana kamu nak melukis. Yang kedua bagaimana kamu nak tentukan apakah ciri image dia. Okay, jom kita nak lukis ni lah, kita nak belajar lukis. Okay, pertama, okay, kamu dibagi kanta yang ini, contohlah. Okay, lepas tu dia ada paksi utama, yang ini paksi utama. So ini dia bagi F, ini adalah titik fokus yang kedua F. Okay, kemudian kamu ambil pembaris, kamu lukiskan titik putus di tengah-tengah kanta. Okay, dah. Kemudian ambil lagi pembaris, lukiskan sinar cahaya ni yang selari dengan paksi utama. Ambil pembaris, ini objek tau. Ambil di atas anak panah. Lukis lurus sampai dekat titik pusat optik tadi, yang ini ada pusat optik yang tengah. Yang ini dekat tengah-tengah kanta, ambil pembaris terus pergi sampaikan dekat F. Sampaikan terus kamu bertemu dengan F. Okay, kemudian yang kedua, kamu lukis yang tadi, ambil start daripada arrow tadi, anak panah. Ambil pembaris tau, ni kena guna pembaris. Terus tertumpu kepada pusat optik. Terus pergi kepada cahaya yang terbias daripada sini. Tadi ini dah dari sini. Kamu jangan stop dekat sini pula tadi yang ini. Terus saja sampai ke bawah. Sebab kita nak tumpukan dia. Okay, dekat mana dia tertumpu. Okay, kamu nampak dia dekat bawah. So kalau kamu tengok, okay, arrow ni, yang ini dia ke atas. Yang ini ke bawah. So confirm dah image yang kamu terbentuk itu adalah songsang. Apa tu songsang cikgu? Songsang tu maksudnya terbalik. Arrow dekat sini tegak, arrow yang dekat sini ke bawah. Itulah namanya image yang terhasil adalah songsang. Nanti kita akan belajar ciri-ciri image. Okay, ciri-ciri image itu bergantung kepada di manakah kedudukan objek. Di mana kedudukan objek. So objek itu, kedudukan objek akan mempengaruhi ciri image yang terhasil. Okay, kena ingat tu. Okay, ini bagaimana nak lukis. Nanti kita akan belajar bagaimana nak melukis lagi. So ini adalah teori saja. So itu kanta cembung. Ingat, yang pertama cikgu udang lagi sekali. Start daripada atas arrow, terus tegak pergi ke tengah-tengah kanta. Kemudian daripada tengah-tengah kanta, lalukan kepada cara fokus, titik fokus. Terus ke bawah. Kedua, start daripada yang tadi, arrow yang di atas tadi, terus tarik pergi pada pusat optik, terus kepada tengok kat mana dia tertumpu. So ini adalah image kamu. Bila dia ke bawah, maksudnya image yang terhasil itu terbalik ataupun songsang. Ini adalah kanta cekung. Tadi kamu tahu, kanta cekung, image yang akan terhasil akan mencapah. Cahaya yang terhasil dia akan mencapah. Apa tu cikgu mencapah? Mencapah tadi dia terbias lah. Dia berap, dia macam itu. So kita sekarang, kita nak tahu kat mana image itu bentuk. So contoh, objek kamu letak dekat sini. So yang pertama ambil pembaris, soalan SPM dia selalu macam ini. Dia lukis dulu kanta kepada kamu, dia lukis paksi utama, dia bagi F, ini kedudukan F, itu je.
Dia suruh kamu lukiskan gambar Raja Sinar. So bagaimana kamu nak lukiskan gambar Raja Sinar? Okay, start daripada objek arrow yang ke atas objek tadi, ambil pembaris terus kepada titik tengah. Sebelum tu kalau soalan tu dia tak ada letak titik tengah dalam kanta, tolong ambil pembaris lukiskan titik putus-putus. Okay, dah sampai titik tengah sini, ambil pembaris lagi sekali, pergi terus kepada atas ni. Pergi dia macam mencapah lah. Okay, kemudian ambil pembaris. Kalau saya tak macam ni, saya akan pergi kepada titik yang ini. Bucu kanta ni. Kalau saya selalu ajar lah. Okay, kemudian cikgu macam ni salah ke cikgu? Yang ini apalah, kamu ikut je lah yang macam ini, yang saya punya ajar ni. Ini pergi kepada ujung dia, kanta. Kemudian ambil pembaris lagi, titikkan tengah-tengah, putus-putus sampai terkena F. Okay, kita nak sampai ke F. Okay. Kemudian ambil lagi pembaris, lukiskan gambar yang kedua, yang mana gambar yang kedua kamu terus pergi pada titik fokus kat sini, terus ke sana. Okay. Yang bersilang ni, inilah yang kita panggil image yang terbentuk. Yang bersilang dekat sini. Yang bersilang ni, ini image. So image yang hasil ini maya. Okay, maya tu maksudnya dia dekat belakang objek, dekat belakang kanvas kat sini. Image maya. Okay. Kemudian yang ini pula, ini yang penting. Ini yang selalu soalan akan keluar. Okay. Yang ini kita nak tentukan ciri image dan berdasarkan kepada kedudukan objek dan kedudukan image. Okay. Tengok yang ini, gambar yang pertama. Okay, gambar yang pertama, objek diletakkan di belakang 2F. So, bagaimana kamu nak tentukan di mana image yang terbentuk? So, macam tadi, step yang pertama adalah lukiskan gambar yang ini, gambar raja ini. Yang pertama, titik tag kat sini, tengah-tengah kanta, terus kepada F. Kemudian, daripada tadi, terus kepada pusat optik. Ini garis yang kedua. Pergi kepada yang mana terbentuk, yang bersilang. So, yang bersilang ini, inilah image-nya. So, image ini kamu nampak arrow dia terbalik. So, sebab itu dia tulis ni songsang. Okay, dan ciri image yang kedua nyata. Dan kalau kamu nampak dia kecil daripada arrow ni, daripada arrow objek. Image ini lagi kecil daripada objek. Okay. Kemudian kita letakkan objek tadi di 2F. Apa? Jangan risau. Kamu kena slow-slow faham sambil buat nota. Kamu buat nota, kamu lukis sendiri, insya-Allah kamu akan ingat. Percayalah cakap saya. Semakin banyak kamu melukis, semakin banyak benda yang akan kamu ingat. Okey. Kemudian yang ini bila objek tadi letak kat 2F pula. Tadi lebih daripada 2F, sekarang 2F. Macam tadi juga, yang pertama punya gambar, okey, anak panah, gambar Raja Sinar, pergi kepada tengah dan pergi kepada F. Teruskan ke bawah. Sama juga yang tadi, pergi kepada titik fokus, pusat optik. Okay, dah tengah, terus pergi ke ujung. So, ini adalah image. So, image yang akan terhasil adalah nyata, songsang, okay, sama size. Songsang tu maksudnya terbalik, sama size. Maksudnya tinggi dia, objek dan tinggi image tu adalah sama. Kalau dia letak pada 2F, objek dia. So, tapi bila objek diletakkan di antara F dan 2F, okay, gambar lukiskan yang pertama sekali tadi, pergi kepada tengah, pergi kepada F, pergi kepada pusat optik, terus kepada bawah. So ini adalah image yang terhasil. Okay, ini langkah kedua. Okay. Apakah image yang terhasil bila objek diletakkan di antara F dan 2F? So objek yang terhasil adalah yang pertama nyata, yang kedua songsang, dia masih lagi terbalik, tapi yang ini size dia besar. Nampak tak? Arrow dia lagi besar berbanding yang ini. So, dia akan dibesarkan. Okay, kita pergi kepada ciri kedudukan yang seterusnya. Kedudukan seterusnya berada objek diletakkan pada F. Okay, F ini objek diletakkan pada F. Okay, kemudian, okay, gambar yang pertama tadi cikgu kata titik tengah pergi kepada F. Yang ini terus kepada ini. So, yang ini dia tidak akan menumpu macam tadi. Kalau ini dia menumpu kan, yang ini dia tak menumpu. So, yang inilah yang kita panggil objek dia adalah maya. Okey. Tegak dan dibesarkan. Cikgu, apa maksud tegak? Okay, tegak itu maksudnya kamu punya objek nanti dekat belakang tadi. Okey, kat mana cikgu? Dekat belakang sini.
Kamu sambungkan nanti sampai mana dia bersambung macam tadi. Okay, yang ini, contohnya yang ini. Okay, contoh yang ini pula, objek kamu diletakkan antara F dan pusat optik kat tengah-tengah. So, lukiskan yang pertama, ini gambar pertama, gambar yang kedua. Yang pertama itu ingat, kena letak kat F. Yang kedua, terus saja anak ambil pembaris, terus kepada pusat optik, teruskan ke bawah. Nampak tak objek kamu, image kamu tak tahu kat mana. So, ambil yang ini, belakang tadi, kamu sambungkan ke belakang. Yang ini pun sama, sambungkan ke belakang. Yang tertumpu dekat sini, inilah terhasilnya image. So, image kamu nampak lagi tinggi berbanding objek. Inilah maksudnya ciri image dia adalah dibesarkan dan objek dia punya objek image dia tegak, dia bukan songsang. Sebelum ini kalau kamu tengok dia songsang. Tapi start daripada objek pada F dan kurang daripada F, image yang terhasil dia tegak, dia bukan terbalik. Lepas tu dia kat belakang pula. Sebab itu dia kat belakang. Sebab dia nak jadikan image tersebut tegak, bukan terbalik. Dan yang ini dibesarkan. Maksudnya dia lagi size dia, tengok nampak arrow dia lagi tinggi berbanding dengan objek. So maksudnya size image lebih besar daripada objek. Okey. Itu untuk kanta cembung. Kalau untuk kanta cekung sikit je, ada dua saja. So bagaimana? Okay, yang pertama bila objek tadi dia letakkan lebih daripada 2F. Macam step yang cikgu ajar tadi, yang pertama letakkan anak panah dekat sini, kemudian terus kepada sini. Okay. Ini yang pertama. Yang kedua, okay, pergi kepada pusat optik, terus kepada bawah. So mana image kamu? Image kamu ambil yang tadi, image yang kat luar tadi, explode-kan dia. Explode tu apa? Buatkan titik putus-putus sehingga F. So ini adalah image yang terhasil. So apa kamu nampak image kat sini? Dia akan tegak. Dia akan maya dan nampak dia lagi kecil daripada objek. Okay, yang ini pula kamu letakkan objek di sebelum F. So, sebelum F sama juga lukiskan ini yang pertama. Yang ini kedua dan juga pusat optik. So explode-kan, apa maksud explode? Buatkan titik-titik. Okay, titik-titik sampai kepada F. Okay. Kemudian yang bertemu tadi, yang tertumpu tadi, itu adalah image dia. So kalau kamu tengok image ni, sama lagi, dia masih lagi dikecilkan. Tapi dia bukan songsang, dia ada tegak. Sama juga yang macam atas, tegak dan dia pun maya. So kalau untuk kanta cekung, okay, untuk kanta cekung, image yang terhasil maya, tegak, dikecilkan. Kalau untuk kanta cembung, okay, bergantung kepada di mana kedudukan objek kamu. Okay. Kalau dia lebih daripada F tadi, F kedua F, dia semua akan jadi songsang. Tapi antara F dan sebelumnya tu dia akan jadi lebih besar dan tegak. Okay. So itu sahaja yang telah kamu belajar. Okay, sekarang ni kita nak buat praktis formatif 7.1. Okay, so nanti keluarkan pula. Buat apa nota yang cikgu suruh buat dan lukiskan balik nanti. Okay, habis kelas tolong lukiskan, tengok kepada situ macam mana buat. Tengok buku teks. Cuba lukis sendiri. So bila kamu cuba, insya-Allah kamu boleh buat. Okay. Kemudian kita nak buat ini. Praktis formatif. Tulis ya. Praktis formatif 7.1. Namakan jenis kanta di dalam mata manusia. Okay, Kavya. Dekat mata manusia ada kanta apa? Ni, kamu punya mata ni. Kanta apa? Kanta cembung ke kanta cekung? Mana cikgu? Mata kamu. Mata kamu. Mata saya. Kat itu kanta cembung ke kanta cekung? Kanta. Kanta agak-agak ada. Mata kamu macam mana bentuk mata kamu? Bentuk yang ini ke bentuk yang ini? Oi, tak nampak mata sendiri. Mata kamu kanta cembung Kavya. Kanta cembung Kavya. Cuba kamu tengok mata kamu kena cembung. Mata kamu kan bulat. Macam ini mata. Ini mata Kavya. Biji mata kau macam ini. So dia nampak macam kanta cembung kan. Ini mata kamu.
Kavya sudah tak ada mata ke Kavya? Tak ada sih. Kavya. Okay, it's okay. Gurau-gurau saja Kavya. Okay. Soalan nombor 1, nama jenis kanta namanya kanta cebong. So tulis ya dalam buku nota kamu nanti. Ini untuk latihan praktis formatif 7.1. Okay, yang ini pula Kavya. Cuba kamu namakan Kavya. Apa Mana nama? juga? Sekali lagi, dah sikit lagi. Ini kanta apa ni? Kanta apa? X. Ini ya, X-ka. Kanta cebong atau kanta cebong? Kanta cekong. Cekong. Yang Y? Y cembung. Cembung. Okey. Kemudian dia kata kanta yang mana berfungsi sebagai kanta pencapak? Mana yang dikenali sebagai kanta pencapak? Kanta cekong ke kanta cembung? Pencapa apa? Capak tu maksudnya dia punya sinar tu dia mencapak macam ini. Jadi kanta apa? Cembung. Kanta cekong kan? Cekong lah. Nampak tak dia mencapak ni? Ni namanya Kanta cekong kan cikgu? Kanta cembung. Saya betul cikgu. Kanta cekung. Kanta cekung. Okey, kalau kamu kata X pun boleh lah. Okey. Siapa nak Najwa? Kanta penumpu. Mana yang dia tertumpu dekat satu tu? Ini namanya kanta apa? Kanta cembung. Pandai. Kanta cembung. Okey. Tandakan titik fokus. Bagi kanta X mana titik fokus dia? Yang mana titik fokus? Macam mana kamu nak tahu titik fokus dia? Yang ini ke? Yang ini ke? Mana titik fokus dia? Tengah-tengah tu. Tengah-tengah ni. Yang ini adalah titik fokus. Saya tulis kat sini. Ini adalah titik fokus. Apa simbol titik fokus tadi? F. F besar. So kalau untuk kanta cembung, mana titik fokus dia? Dekat tengah. Betul? Ini adalah titik fokus. Ini titik fokus. Ini dekat tengah tumpu. Okey. Bagaimana kanta cembung digunakan sebagai kanta pembesar? Macam mana ya Kavya? Kanta cembung tu kan Najwa, pernah tak tengok kanta pembesar? Pernah tak tengok kanta pembesar? Pembesar nak tengok muka kamu before. Dekat makmal tu ada kanta pembesar. Macam mana dia mengaplikasikan pembesar tu? Apa namanya? Kanta pembesar tu dalam kanta cembung. Okey. Macam mana? Apa fungsi kanta pembesar? Kanta pembesar nak jadikan objek tadi jadi besar. So nak jadikan dia kanta besar untuk kanta cembung. So kamu tengok pada kanta cembung. Antara mana yang akan menghasilkan imej yang besar? Adakah objek tadi diletakkan 2F? Tak boleh. Yang ini dia kata dikecilkan. Kalau letak dekat 2F, sama saiz. Kalau letak dekat F dan 2F, yang ini dibesarkan. So yang ini stack daripada F dan 2F semua akan dibesarkan. Tapi kita tak nak dia songsang. Kita nak dia tegak. So kalau nak tegak antara ini ataupun ini. Okey. Kalau tadi objek yang pada F tadi, imej yang terhasil infinity. Okay, apa maksud imej yang terhasil infinity? Infinity tu maksudnya kita tak tahu dekat mana. Tak dapat nak dikesan. Infinity tu tak tahulah. Okay, objek F dan 2F, so imej tadi kat belakang. Dia akan jadi besar kat sini. So, kanta pembesar yang sesuai nak letak apabila objek tadi di antara F dengan pusat optik. Okay, F dan pusat optik. So minta maaf ya yang tadi cikgu explain tadi untuk imej yang terhasil di mana objek pada F, imej tadi pada infinity. Okay, infinity. Okay. Yang ini barulah kamu lukis yang kat belakang. Okay. So macam mana kamu nak letakkan, nak aplikasikan kanta cembung tu dalam kanta pembesar? So tadi apa cikgu cakap, letakkan objek dekat objek, kamu diletakkan di antara kat mana tadi? Di antara titik fokus. Betul? Titik fokus F dengan pusat optik. Okey. Kat mana cikgu yang ini? Yang ini gambar ni.
di antara F, jarak fokus, titik fokus pergi kepada dengan pusat optik. So objek kena letak dekat tengah-tengah ni. Barulah kamu dapatkan imej yang besar, tegak. Ini adalah aplikasi macam mana kita nak gunakan kanta pembesar. So kanta pembesar, tahu tak kanta pembesar macam mana? Kanta pembesar yang macam sini, lepas tu dia bulat-bulat macam ni. So nanti dekat sini kamu boleh tengoklah imej kat bawah ni. Contohnya kamu nak tengok kamu punya imej kat sini. So mata kamu kat sini, pastikan objek kamu tu diletakkan di antara F dan pusat optik. Okey, itu sahaja kerja kita hari ini, Kavia dan Najwa. Adakah kamu faham, Kavia dan Najwa? Faham cikgu, faham. Harapnya kamu faham. Yang mana kalau tak faham tu kena lukis. Bila kamu lukis nanti kamu boleh akan jadi faham. Okey. So, tengok buku kerja, muka surat 69 dan 70. Lepas ni kelas apa, Kavia? Najwa, lepas ni kelas apa? PJ. Oh, PJ tak ada belajar ke? Tak ada belajar tapi cikgu bagi Kerja. kerja. Okey. So, boleh tak Kavia dan Najwa dan pelajar-pelajar yang melihat video ini buatkan buku kerja, muka surat 69 dan 70 yang macam kita belajar tadi. Okey? Boleh ke? 69, 70 dan 71. Boleh cikgu, boleh. Lepas tu nanti snap gambar bagi dengan cikgu, cikgu akan tanda. Okey? Boleh? Boleh. Okey, terima kasih. Link kehadiran offline tu kena isi. Ya, link kehadiran tu kalau kamu belajar online ke offline ke kamu kena isi. Online ke offline ke kamu tetap. Cikgu, saya tekan online. Boleh ambil maupun kamu sebab kamu sekarang belajar secara online. Najwa dan Kavia belajar online. Kalau pelajar yang apa namanya Cara masuk. itu nanti adalah offline lah. Okey, faham kan? Faham. Okey, ada apa-apa tak lagi?